Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurnia, nikmat dan rahmatnya. Dan selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, izinkan saya dalam siaran kali ini kita menghayati salah satu di antara dua peristiwa besar yang berlaku pada tahun ke-9 Hijriah. Dua perkara besar, dua peristiwa besar yang berlaku pada tahun ke-9 Hijriah ini adalah kefarduan ibadah haji, dan ini insya-Allah kita tunda, kita tangguhkan untuk siaran yang akan datang dengan izin Allah, iaitu apabila kita berkatakan Hajjatul Wada', iaitu haji selamat tinggal yang dipimpin sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara peristiwa yang kedua yang berlaku tahun ke-9 Hijriah ini adalah tahun perutusan, ataupun dikenali dengan Amul Wufud dalam kitab-kitab sirah berbahasa Arab. Amul Wufud ataupun tahun perutusan ini adalah secara ringkasnya kedatangan pemimpin-pemimpin kaum, pembesar-pembesar negara maupun wakilnya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan ibadah haji. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk memimpin jamaah bagi menunaikan fardu haji. Sementara Nabi menetap di Madinah untuk menerima kedatangan pemimpin-pemimpin kaum, pembesar-pembesar negeri atau wakil-wakil mereka. Sebelum kita menjangkau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita menjangkau ke peristiwa Amul Wufud ataupun tahun perutusan ini, yuk marilah kita imbas peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah sehingga tibanya tahun ke-9 Hijriah ini ataupun Amul Wufud ini. Pertamanya yang ingin kita lihat adalah peringkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi yang bermula di Makkah sejak daripada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam di Makkah, mengajak pemimpin-pemimpin Quraisy memeluk Islam, namun kebanyakan mereka itu menolaknya, dan ini berlangsung selama 13 tahun. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Berdakwah di Makkah Nabi melalui dua peringkat, iaitu yang dinamakan dakwah sirriyah, dakwah yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi, secara senyap-senyap, dan ini berlaku pada 3 tahun pertama. Kemudian Nabi menyebarkan dakwah secara terang-terangan, bermula dari dakwah Nabi di atas Bukit Safa yang ditentang secara terang-terangan oleh Abu Lahab
sehingga Allah turunkan surah Al-Lahab itu sendiri. Dan dakwah ini dinamakan dakwah jahriyah. Dan dakwah jahriyah ini berlangsung selama 10 tahun. Akhirnya Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah sendiri, kita dapati Nabi SAW melalui 2 fasa sesudah baginda berhijrah. 2 fasa dalam dakwah baginda ini boleh disimpulkan, dikategorikan. Pertamanya, pembinaan daulah, pengukuhan Madinah sebagai negara Islam yang pertama, membina dan membangun masyarakat Islam yang berpadu, dan kemudian dakwah alamiyah. Dakwah alamiyah bermaksud dakwah Islam ini, agama Islam ini disebarluaskan. Disebarluaskan ke melepasi keluar daripada semenanjung tanah Arab. Itulah yang Nabi mengutuskan surat kepada pemimpin-pemimpin kaum, raja-raja dan sebagainya, mengajak mereka kepada Islam. InsyaAllah kita selongkar sedikit. Jadi pembinaan daulah berlaku pada tahun pertama hingga tahun ke-6 Hijriah, sementara dakwah alamiyah ini berlaku dari tahun ke-6 hingga ke Nabi SAW wafat. Kita pergi kepada sedikit perincian, iaitu selepas hijrah sehingga sampai kepada Amul Wufud ini. Kita imbas balik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada tahun kedua Hijriah berlakunya Perang Badar. Ke tahun ketiga pula, bulan Syawal, berlaku Perang Uhud. Sementara pada tahun kelima Hijriah, berlangsunglah Perang Khandaq. Ketiga-tiga peperangan ini adalah melibatkan musyrikin Makkah yang kita sedia maklum sejak daripada awal lagi, mereka ini cuba menghalang Nabi SAW dalam menyebarkan Islam. Namun akhirnya Nabi sempat ataupun dapat berhijrah ke Al-Madinah dan menyebarkan Islam di Madinah, maka berlakulah penentangan selepas itu. Jadi tahun kedua berlakunya Perang Badar, tahun ketiga Perang Uhud, dan tahun kelima Perang Khandaq. Tahun ke-6 Hijriah, sebagaimana yang telah pun sama-sama kita makluminya bersama, Nabi dengan mengenakan pakaian ihram bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sekitar 200 para sahabat yang kebanyakan mereka adalah sahabat-sahabat muhajirin, anak watan Makkah yang berhijrah ke Madinah, berhasrat untuk menunaikan umrah. Tapi orang-orang Makkah tidak mengizinkan. Dan Nabi SAW ingin memasuki Makkah melalui Hudaybiyah. Maka bila orang-orang musyrikin Quraisy tidak mengizinkan, tidak membenarkan orang-orang Islam memasuki Makkah, maka disitulah, di Hudaybiyah itulah terjadinya perjanjian damai, iaitu perjanjian damai gencatan senjata antara orang-orang musyrikin Quraisy dengan orang-orang Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW. So ada 6 perkara yang disepakati bersama, dipersetujui, MOU antara musyrikin Quraisy dengan Rasulullah SAW. So secara ringkasnya, yang pertama sekali orang-orang Islam dibenarkan untuk melaksanakan umrah pada tahun hadapan, tahun ke-7 Hijriah. Maknanya pada tahun ke-6 tu sendiri orang-orang Islam tak dibenarkan. Dan yang kedua, di mana orang-orang Islam dibenarkan untuk mengikat dengan apa perjanjian
ataupun hubungan dengan mana-mana orang. Sementara musyrikin Quraisy tidak akan menghalang. Begitu sebaliknya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ringkaskan, di mana pulang daripada Hudaibiyah ini, meskipun kecewa kerana tidak dapat melaksanakan umrah, tapi Nabi SAW bila sampai di Madinah, Nabi mengutuskan surat kepada pemimpin-pemimpin kaum. Di sinilah terkait rapatnya peristiwa Amul Wufud, iaitu jawapan ataupun respon daripada surat yang pernah dikirim oleh Nabi SAW kepada pemimpin-pemimpin kaum. Maknanya respon mereka itu sekitar 3 tahun terkemudian. 3 tahun terkemudian. Apa sebabnya? InsyaAllah akan kita lihat. Kemudian kembali kepada rentetan sejarah tadi, tahun ke-7 Nabi dengan para sahabat dapat melaksanakan umrah. Itu yang dinamakan umrah qadha. Sebab isi perjanjian antaranya orang-orang Islam dibenarkan melaksanakan umrah tahun hadapan, iaitu tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 juga berlakunya perang Khaybar. Perang Khaybar, Khaybar adalah pusat ekonomi orang-orang Yahudi. Di mana dalam peperangan Khaybar ini kemenangan berpihak kepada tentera Islam dan orang-orang Yahudi akur dengan ukti yang dipersetujui, iaitu mereka ini akan membayar semacam satu ukti ataupun jizyah kepada orang-orang Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan erti kata yang lain, orang-orang Yahudi memang pada masa itu kekuatan tentera tidak seberapa. Kekuatan tentera mereka tidak seberapa. Lebih-lebih lagi percubaan mereka dalam perang Khandaq yang bekerjasama dengan puak-puak Arab dan orang-orang Quraisy gagal. Maka bila perang Khaybar ini, penguasaan ekonomi mereka berjaya dilumpuhkan oleh orang-orang Islam. Ini terkait dengan perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah berlakunya pula perang Mu'tah. Bagaimana yang kita maklum, peperangan yang menggugurkan 3 pemimpin, para sahabat hebat yang Rasulullah pilih, Rasulullah lantik untuk menjadi pemimpin tentera. Zaid bin Al-Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah ibn Ruwahah, sebelum kepimpinan tentera diambil alih oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhum ajma'in seluruhnya. Jadi perang Mu'tah ini tentera Islam menang. Dan Mu'tah ini adalah satu kawasan di mana kawasan yang dikuasai oleh orang-orang Parsi. Dan ini membuka jalan kemudiannya dari peperangan Mu'tah di zaman Nabi, kemudiannya di zaman Umar radhiyallahu an, dan seterusnya para sahabat selepas itu mula membuka kawasan Parsi ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perang Mu'tah menampakkan kekuatan orang-orang Islam. Kemudian berlakunya pembukaan kota suci Makkah, di mana kekuatan orang-orang musyrikin Quraisy sebagai suatu kaum yang berdaulat, suatu kaum yang dipandang mulia oleh seluruh bangsa Arab, nampaknya akur dengan kekuatan Islam. Dan akhirnya Makkah ini bebas daripada belenggu jahiliyah. Dihancurkan patung-patung berhala dengan tangan Nabi SAW sendiri. Kemudian berlakulah selepas pembukaan kota Makkah, percubaan terakhir bangsa Arab, iaitu yang diusahakan oleh orang-orang Taif
untuk mengalahkan orang-orang Islam, tercetuslah perang Hunain dan perang Taif sejurus selepas pembukaan kota suci Makkah. Itu tahun ke-8 Hijriah. Dan tahun ke-8 Hijriah juga di penghujungnya menyaksikan tentera Islam berjaya menyekat penguasaan orang-orang Rom yang cuba menguasai wilayah-wilayah di bahagian semenanjung tanah Arab, bermula daripada Tabuk yang telah pun mereka kuasai pada ketika itu. Jadi berjayanya tentera Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ini semuanya menunjukkan bahawa Islam adalah sebuah agama yang sebenarnya menawarkan kepada cara hidup yang berbentuk lengkap, yang berbentuk sempurna. Agama yang dianuti oleh semua ras dan semua kaum. Tidak terhad untuk orang-orang Arab saja, tidak terbatas untuk orang-orang yang berada di Jazirah Arabiyah ataupun semenanjung tanah Arab. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan berlakunya perjanjian damai Al-Hudaybiyah, dengan menangnya orang-orang Islam dalam perang Khaybar, perang Mu'tah, diikuti pula dengan perang Hunain, perang Taif, dan yang terakhirnya adalah perang Tabuk. Ini adalah antara faktor-faktor yang membuatkan pemimpin-pemimpin kaum yang telah menerima surat daripada Nabi sejak daripada 3 tahun lepas lebih kurang, mereka akhirnya akur dan akui Islam yang diajar, yang dibawa, yang diperkenalkan oleh Muhammad ini adalah sesuatu cara hidup. Maka itulah mereka mengutuskan utusan dan ibarat buat temu janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Madinah bagi mendalami lebih dekat lagi agama Islam yang diperkenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat baginda, Aslim Taslam. Masuk Islamlah, niscaya awak akan hidup sejahtera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tahun perutusan di mana insya-Allah dalam siaran yang akan datang akan kita hayati beberapa contoh pemimpin-pemimpin kaum mahupun wakil-wakil mereka datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum, insya-Allah juga akan kita lihat secara terperinci dalam siaran akan datang, insya-Allah. Kita akan perhatikan di mana sebahagian daripada mereka ini datang bukan terus nak masuk Islam. Malah mereka datang untuk meninjau dulu. Jika umat Islam ini memikat mereka ataupun menarik perhatian mereka, menyebabkan mereka ini timbul minat, baru mereka akan masuk Islam. Di sinilah insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah akan kita perincikan bahagian yang kedua dalam persoalan ataupun tajuk Amul Wufud, tahun perutusan, iaitu satu peristiwa besar yang menampakkan Islam ini sebagai sebuah agama yang bersifat universal. Islam sebuah agama yang berhak dan layak dianuti oleh setiap orang. Tak semestinya mereka yang berada di semenanjung tanah Arab saja dan mereka yang berbangsa Arab saja. InsyaAllah dalam siaran akan datang akan kita hayatinya. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.